Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Nur Atila Syafiqah binti Muhammad Asri bernombor matrik 147443. Baiklah, pada pembentangan hari ini, dua persoalan utama akan dihuraikan. Yang pertama adalah huraikan senario masalah disiplin murid di sekolah pada masa kini, dan yang kedua adalah huraikan punca-punca kewujudan masalah disiplin dalam bilik darjah, luar bilik darjah dan luar sekolah serta tanggungjawab guru. Bagi menjawab persoalan yang pertama, adalah lebih baik sekiranya kita melihat terlebih dahulu 14 jenis kesalahan disiplin murid yang terdapat di dalam SSDM, iaitu yang pertama adalah dadah, diikuti oleh tingkah laku jenayah, buli, rokok, ponteng, tingkah laku lucah, tingkah laku kurang sopan, kesalahan vandalisme, tingkah laku tidak amanah, kenakalan, tingkah laku tidak pentingkan masa, kekemasan diri, penglibatan politik dan kes khas. Daripada 14 jenis kesalahan ini, kita boleh mengkategorikannya pula kepada 3 kategori kesalahan ataupun salah laku, iaitu salah laku berat, salah laku sederhana, salah laku ringan. Bagi salah laku berat, ia merujuk kepada pengulangan mana-mana kesalahan sederhana kali ketiga atau ke atas, atau kesalahan berat yang membabitkan kes jenayah seperti dadah, kongsi gelap, mencuri atau lain-lain. Bagi salah laku sederhana pula, ia merujuk kepada pengulangan mana-mana kesalahan ringan melebihi 3 kali ataupun kali ketiga dan ke atas yang perbuatannya itu tidak memudaratkan orang lain. Contohnya, perbuatan mengganggu ketenteraman sekolah dengan membuat bising, ponteng sekolah dan lain-lain. Bagi salah laku ringan pula, ia merupakan kesalahan yang melanggari peraturan sekolah yang telah ditetapkan dan tidaklah sehingga perbuatannya mengganggu ketenteraman sekolah. Contohnya, tidak menepati etika pemakaian yang sepatutnya, makan dan minum di bilik darjah dan beberapa kesalahan lainnya. Daripada kesalahan disiplin ini juga, salah laku ini juga boleh diklasifikasikan kepada 4, iaitu yang pertama adalah salah laku jenayah yang membabitkan peras ugut, bergaduh. Yang kedua, salah laku kelakuan negatif, iaitu bercakap kasar, membuli, membuat bising. Salah laku yang ketiga membabitkan kesalahan membolos, iaitu ponteng sekolah atau kelas. Keempat adalah salah laku menipu. Contohnya, meniru di dalam peperiksaan atau menyalin hasil kerja murid lain. Meneliti kepada senario masalah disiplin murid kini, Malaysia merekodkan peningkatan kes daripada 76,300 kes pada tahun 2005 kepada 107,191 kes pada tahun 2012 dan terus meningkat kepada 111,895 kes pada tahun 2017. Melihat kepada 10 tahun kebelakangan ini, pada tahun 2017, seramai 1,722 pelajar ditahan atas pelbagai kesalahan, yang mana jenayah kekerasan sebanyak 611 kes dan jenayah harta benda membabitkan pelajar ini sebanyak 1,111 kes. Meneliti kepada tahun 2019 pula, di Negeri Sembilan sahaja menunjukkan sebanyak 10,154 kes yang dicatatkan sepanjang setahun, yang menunjukkan bahawa kes disiplin dalam kalangan murid bukan lagi merupakan masalah yang boleh dipandang remeh lagi. Bahkan, sebahagiannya mula melampaui batasan masalah jenayah. Meneliti kepada tahun 2019 juga, di Johor, Ketua Polis Johor menegaskan bahawa indeks jenayah membabitkan kesalahan jenayah paling tinggi
dalam kalangan pelajar adalah kes curi motosikal, mencederakan orang, pecah rumah, rogol dan samun. Dan kes ini tidak hanya tinggi di negeri Johor tetapi juga di beberapa negeri lain. Melihat kepada kes jenayah dadah pula, daripada Januari sehingga Oktober 2019 sahaja, sebanyak 30 kes direkodkan membabitkan salah laku berkaitan jenayah narkotik. Meneliti kepada 5 tahun kebelakangan ini pula, trend buli menunjukkan peningkatan dan masalah disiplin yang tinggi. Bahkan, kes ini semakin melangkaui masalah jenayah apabila perbuatannya ataupun perbuatan pelajar yang melakukan buli ini telah menyebabkan kecederaan yang teruk kepada mangsa buli, seperti ada sebahagiannya mengalami kecacatan dan kecederaan yang teruk. Sebagai contoh, pada tahun 2021, seorang pelajar perempuan tingkatan 1 mengalami kecederaan teruk apabila ditemui dalam keadaan yang tidak bermaya dan tidak mampu menggerakkan anggota badannya setelah dibantai oleh 2 orang rakan perempuannya. Bukan itu saja, pada tahun yang sama juga, seorang pelajar tingkatan 1 di MRSM Kuala Kangsar mengalami kecederaan pada bahagian badan selepas ditumbuk dan ditendang oleh 7 orang pelajar tingkatan 1 hingga 3, manakala 4 orang pelajar lain didapati bersubahat dan membuat provokasi. Baiklah, dalam menghuraikan persoalan yang kedua pula, iaitu punca-punca kewujudan masalah disiplin dalam bilik darjah, luar bilik darjah dan luar sekolah serta tanggungjawab guru, adalah lebih baik ataupun lebih mudah kalau penjelasan ini dipecahkan kepada 2, iaitu yang pertama punca-punca kewujudan masalah disiplin dan yang kedua adalah tanggungjawab guru. Meneliti kepada punca-punca kewujudan masalah ini, terdapat 6 punca, antaranya sikap negatif murid itu sendiri, di mana kurangnya keimanan dan daya ketahanan diri menyebabkan mereka mudah sekali terpengaruh dengan sikap negatif di sekitarnya. Ada juga dalam kalangan murid ini ingin berasa berkuasa dan kononnya dihormati oleh murid lain kerana keganasan dan keberaniannya dalam bertarung ataupun membuli. Selain itu, ibu bapa juga turut menjadi punca utama kemerosotan sasiah anak-anak disebabkan pengabaian tanggungjawab, di mana segelintir pelajar kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang secukupnya, menyebabkan mereka merasakan bahawa sekolah adalah tempat untuk mereka melepaskan segala tekanan yang ada di rumah, terutama bagi pelajar yang berasal daripada keluarga yang bermasalah ataupun broken family. Seterusnya, kelemahan pihak sekolah dan guru, di mana berdasarkan laporan dan kajian yang dibuat sebelum ini, pihak sekolah sering bertindak menutup kes salah laku yang berlaku di sekolah mereka dengan tujuan untuk menjaga imej sekolah, sehingga menyebabkan masalah disiplin ini tidak dapat diselesaikan dengan sebaiknya. Bahkan, ada sebahagian guru yang menjalankan tugas ataupun tanggungjawab yang diberikan berkaitan urusan disiplin ini hanyalah sekadar melepaskan batuk di tangga sahaja, sehingga menyebabkan murid memandang enteng perbuatan yang dilakukan. Keempat adalah pengaruh media massa yang memaparkan aksi keganasan. Tahap tapisan filem yang lemah telah menyebabkan berlaku penyiaran aksi yang tidak sepatutnya dalam kalangan murid yang mudah terpengaruh dengan aksi-aksi ganas ini. Akhir sekali adalah pengaruh rakan sebaya, di mana mereka mudah terpengaruh dengan setiap sikap positif ataupun negatif rakan sekelilingnya agar mereka diterima masuk dalam sesuatu kelompok kumpulan tersebut.
Sebagai contoh, jika mereka ingin berkawan dengan kelompok pembuli, maka setiap individu di dalam kelompok tersebut haruslah mempunyai sikap dan perbuatan yang sama bagi melambangkan identiti kelompoknya, yang kononnya digeruni oleh ramai pelajar lain. Meneliti kepada tanggungjawab guru pula, terdapat 6 tanggungjawab yang boleh dimainkan oleh guru-guru dalam membendung ataupun mengatasi masalah disiplin ini. Antaranya, guru perlu adil dalam menerima aduan dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Kedua, guru perlu menunjukkan pewatakan yang baik agar tingkah laku yang ditunjukkan boleh dicontohi oleh murid-murid lain. Ketiga, guru perlu bersikap tegas dan penyayang dalam membentuk sasian murid, iaitu guru perlulah tidak terlalu berkeras atau tidak terlalu berlembut dengan pelajar. Keempat, setiap guru harus bertanggungjawab dan peka terhadap sebarang kecurigaan tingkah laku muridnya. Misalnya, dengan sentiasa melakukan pemantauan. Kelima pula adalah guru perlu sering memberi peringatan, nasihat dan memupuk nilai-nilai murni yang baik dalam kalangan murid. Hal ini juga sebenarnya bersesuaian dengan peranan guru yang tidaklah hanya terhad dalam proses pengajaran, iaitu mendidik dari segi akademik semata-mata. Akhir sekali, guru berperanan dalam menyediakan laporan berkaitan salah laku disiplin kepada JKPHAM. Secara keseluruhannya, jelaslah menunjukkan bahawa senario masalah disiplin murid berada pada tahap yang membimbangkan. Bahkan, pelbagai punca yang dilihat berupaya menjadi pendorong kepada berlakunya masalah ini. Sebagai seorang guru juga, peranan yang dimainkan oleh setiap guru adalah penting dalam usaha mengawal dan membendung tingkah laku negatif murid daripada terus menular. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.